Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Rais. Jom guys, join program Lemak tu Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak tu Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak tu Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan September kita hanya ada 2 batch sahaja. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak tu Lean. Jangan sampai hampa kicap keluar ikut hidung. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hey, apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kesayangan semua yang baru saja mencecah 200k subscriber. Yes, alhamdulillah. Iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Come on yo, ya bedu-bedu. Let's go. Seperti yang dijanjikan, hari ini aku akan bercerita dekat korang beberapa terms ataupun perkataan. Terms apa dalam bahasa Melayu? Beberapa perkataan bahasa yang rare, yang pelik-pelik, yang sepanjang servis aku selalu dengar perkataan ni. Dan jangan risau, perkataan ni bukanlah perkataan yang rahsia yang boleh menyebabkan orang serang Malaysia. Tiba-tiba nak kata aku bocorkan rahsia, bahasa rahsia. No. Ini hanyalah perkataan, ungkapan sahaja. Dia bukannya code Morse ke, bahasa rahsia ke, cheat code ke, tak ada. Jadi sebelum aku meneruskan video aku ini, sudi-sudilah korang yang baru tengok, baru sampai channel YouTube Rais Hamid ni untuk tekan butang subscribe. Okey, kita nak menuju 1 million subscriber insya-Allah dengan izin Allah. Tiada apa yang mustahil. Jadi jangan lupa untuk tekan butang subscribe ya. Antara perkataan-perkataan yang rare yang kita boleh jumpa dalam tentera, nombor 1 adalah PY. PY, bukan piawai. Piawai tu lain, piawaian tu lain. Ni PY. Apa maksud PY ni? PY ni sebenarnya bermaksud keletihan. Keletihan yang amat sangat. Ataupun dalam bahasa Sanskrit dia ataupun bahasa Jerman dia fatigue. Fatigue, penat sangat. Contohnya macam kalau lepas PT ataupun lepas lari ke, ataupun masa tengah kena hell ke, tiba-tiba ada satu masa tu dah habis, kau pun nak mengeluh, kau macam aduh penat macam tu kan. Tapi kalau dalam askar ni, aduh pewai macam tu. Aku tak tahu mana dia jumpa perkataan PY ni. Tapi selalulah memang kita guna favorite lah. Itulah maksud PY. Nombor 2, perkataannya adalah shit hot ataupun shirot. Shirot tu sebenarnya shit hot. Tapi member aku seorang ni, aku tak tahulah dia tersasul ke benda ke, dia panggil benda ni shirot. Okey, sebenarnya shit hot. Shit hot kalau guna Google Translate, maksud dia adalah tahi panas. Okey, kenapa tahi panas? Aku pun tak tahu. Tapi biasanya shit hot ni kita akan gunakan untuk mengungkap ataupun nak describe satu kejadian orang kata yang power lah. Macam kita nak cakap orang tu bagus lah. Contohnya macam masa aku fly dulu, masa sorti ujian, aku dah buat ujian apa semua. Contohnya instrument rating test lah. Contohnya tiba-tiba aku dah fly, aku tak ada buat error sangat. Tiba-tiba markah aku dapat yang tinggi, high average contohnya. Dan kawan-kawan aku pun cakap, Mon, she hot lah kau, she hot lah. Macam tu lah, kita nampak sesuatu yang bagus, orang tu perform kau-kau, kita akan gelarkan dia shit hot. Ataupun bahasa pasar dia, shirot. So lepas ni kalau korang jumpa kawan-kawan korang macam bagus kan, macam atlet ke, lari laju ke, tiba-tiba kawan kau menang peraduan ke, benda ke, kau boleh cakap, she hot lah kau, she hot lah. She hot tu bukan maki. Itu adalah terms yang kita pakai untuk nak menggelarkan ataupun nak describe orang tu macam power lah. Seterusnya, berkicap. Berkicap ni biasanya kita gunakan, contohnya kita nak bagi hell.
dekat orang ataupun kita nak gertak junior ke, kau jangan sampai berkicap. Ataupun macam jurulatih aku biasanya bila dia nampak satu kesalahan lah dekat kita orang kan, dia akan gertak kita orang, dia akan ugut lah. Contohnya ayat dia, jangan sampai hampa kicap keluar ikut hidung. Kononnya macam korang-korang semua akan dibelasah sampai berdarah keluar ikut hidung. Berkicap tu maksudnya berdarah lah. Jangan sampai korang kena belasah sampai berdarah-darah. Tapi nak lapik sikit, tukar sikit, dia panggil berkicap. Jangan sampai korang berkicap aku belasah. Macam tu. Seterusnya, rambut tendang telinga. Okey, rambut tendang telinga ni, rambut lah. Rambut kan askar kan dia ada spek rambut dia, sideburn kena pendek apa semua. So kalau siapa-siapa yang pelatih, yang gatal nak simpan sideburn panjang tu, kita akan panggil rambut tu sebagai rambut tendang telinga, di mana dia punya sideburn ni dah tendang telinga, dia dah melebih ke bawah. Itu kita panggil sebagai rambut tendang telinga. Seterusnya yang ni aku rasa salah satu daripada perkataan yang biasa orang utara gunakan, iaitu capoi. Sebab dulu aku training dekat Kedah, so selalu jurulatih tu dia akan pesan lah, hampa semua malam ni jangan lupa tidur dekat atas capoi. Dulu aku tak tahu capoi itu apa. So bila orang-orang yang asal daripada Kedah, Perlis, Penang, dia akan cakap lah, oh capoi ni sebenarnya katil. Tapi dalam askar biasa kita gunakan perkataan capoi. Hampa semua jangan lupa tidur dekat atas capoi, ya. Next adalah perkataan pagadawai. Pagadawai ni sebenarnya terms yang biasa seorang anggota lain-lain pangkat dia gelarkan terhadap pegawai lah. Kan pegawai, pagadawai macam sama kan. Tapi apa maksud pagadawai ni? Pagadawai ni bermaksud pegawai yang datang lambat balik awal. Orang kata pegawai yang attitude yang tak bagus lah, datang lambat balik awal. So terms dia kita gunakan adalah pagadawai. Seterusnya adalah kola pacak. Biasanya kalau askar bila dia pakai uniform berkola, kola dia mesti akan kena pacak. Pacak tu dia keras dan berdiri. Itulah terms yang kita gunakan lah. Ui, kau ni kola tak pacak kau ni kola pacak macam tu lah. Aku rasa ni dia terms yang sangat straightforward lah. Tapi kalau dekat luar kita tak tahu pun kola pacak ni. Contohnya macam aku dah civilian, bila aku pergi kerja, aku memacakkan kola aku, orang akan cakap, Cap, kenapa kola kau macam keras ke? Dia tak cakap kola pacak. Tapi kalau askar, dia akan gunakan bahasa ataupun perkataan kola pacak. Seterusnya, square. Yes, square. Petak. Biasanya kita akan gunakan square ni dekat Dewan Makan. Ia adalah satu hukuman sebenarnya, square. Makan square ataupun salah satu cara makan tentera lah, kena makan square. Sebab dalam tentera, kita akan diajar untuk makan, untuk buat motion dia tu, pergerakan kita angkat sudu dan garpu tu adalah secara memetak. Kalau pandangan daripada tepi, dia akan nampak square. Sap, 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 sap. Kan square tu. So kita makan secara square. Kalau dalam mess, kalau dalam Dewan Makan, kalau tiba-tiba senior ke, senior officer ke, jurulatih ke, kalau dia cakap, korang square lah. Dah tahu dah, itu hukuman lah tu, square tu kena lah buat 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Macam tu, itulah nama dia square. Dan yang last kali adalah pacak lambung. Pacak lambung, dengar macam produk tenaga batin. Tak, pacak lambung ni terms yang kita gunakan especially semasa berkawat, di mana pergerakan kaki kita tu masa nak kawat tu, kita punya tumit nak kena pacak dekat jalan tar. Sebab kita akan pakai drill boot. Dekat drill boot tu dia ada ladam. So korang kena pacak, and then kaki korang kena lambung. So pacak lambung, pacak lambung, pacak lambung, pacak lambung. Itu orang kata pergerakan kawat yang paling padu lah. Contohnya macam kalau ada yang malas, kawat malas kan, jalan pun seret, tiba-tiba dengar lah jurulatih jerit, "Woi, kawat pacak lambung lah, pacak lambung." So kita kena pacak lambung, pacak lambung. Itulah maksud dia, pacak lambung. Ada lagi satu benda yang aku nak tambah. Sempat tu tadi masa tengah edit teringat. Ada satu lagi terms yang rare dekat dalam tentera ni, yang jarang-jarang kita dengar dekat dunia awam, adalah isap darah member, isap darah kawan-kawan
isap darah squad kau. Selalu kita dengar terms ni bila kita kena hukuman ataupun kena corrective punishment lah. Kena corrective punishment ramai-ramai. Dalam ramai-ramai tu semua buat perfect. Bila contohnya macam knuckle push up, semua buat perfect, buat betul-betul dengan harapan bila jurulatih ataupun senior yang ambil punishment tu nampak kita buat perfect, lembutlah sikit hati dia untuk nak bagi kita pelepasan awal lah supaya kita boleh habiskan corrective punishment tu dengan awal sikit. Tapi adalah 1-2 orang yang tipu, yang mengelat, yang menuang. So elok-elok knuckle ni macam ni, dia letak dekat atas jalan tar tu macam ni. So itu dinamakan isap darah kawan-kawan lah ataupun sabotage lah. Disebabkan dia seorang yang mengelat, kantoi pula tu, kemungkinan tempoh corrective punishment tu akan dipanjangkan lagi. Dan juga dia punya pemikiran atau mindset dia lebih kurang macam kawan-kawan lain semua buat betul-betul. Sakit, sanggup menghadapi kesakitan tu. Tapi kau pula boleh relax, senang, tak sakit. Kau selamatkan tengkuk kau sendiri je. Samalah juga macam kau isap darah kawan-kawan kau lah. Itulah terms yang dipakai dekat dalam tentera. Jadi korang jangan isap darah kawan-kawan korang. Itu sahaja. Perkataan pelik, bahasa pelik, ungkapan pelik, terms pelik dalam tentera sepanjang aku berkhidmat masa aku training yang biasa aku dengar, yang aku tak pernah dengar sebelum ni. Dan sekiranya korang yang askar wataniah ke, darat ke, udara, laut ke, sekiranya korang ada terms-terms yang mungkin aku terlepas nak mention dekat dalam video ni, korang boleh mention ataupun tulis dekat ruangan komen, ceritakan apa perkataan-perkataan pelik yang korang pernah dengar atau korang gunakan sepanjang korang berada di dalam perkhidmatan tentera. Sila share dekat ruangan komen dan jangan lupa untuk share video ni. Okey, satu pelajaran yang baru juga. Mungkin korang boleh gunakan ungkapan ni dekat sekolah, dekat tempat kerja, maybe. Yes, mana tahu. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye. Thank you so much. Assalamualaikum.